insyaAllah. Okay. Alright, so kita mulakan topik perbincangan kita pada malam ni berkenaan dengan liquidated and agreed damages. Okay. So, issue before the court. Mahkamah sebenarnya telah didatangi dengan tiga kes yang berbeza. Yang mana tiga-tiga kes ni isunya lebih kurang sama. Isunya lebih kurang sama iaitu daripada tarikh bilakah yang sepatutnya LED ataupun ganti rugi kelewatan boleh dituntut oleh seorang pembeli rumah daripada pemaju perumahan tersebut. Okey, so mahkamah telah menetapkan bahawa tarikh yang sepatutnya diambil kira adalah bermula daripada tarikh booking fee dibayar oleh pembeli kepada pemaju, ataupun dalam kata lain dia bermula seawal sebelum perjanjian jual beli itu ditandatangani. Okey, so itu yang dah diputuskan oleh mahkamah. Okey, so macam yang saya tulis kat bawah ni, it was held by the federal court in a few separate cases that the calculation of LED shall begin from the booking date. Daripada tarikh booking dibayar. When the purchaser sign the booking form and pays the booking fee. So itu yang paling mustahak yang tuan-tuan puan perlu faham, apa yang saya ingin terangkan pada malam ni lah. Okey. So macam yang saya beritahu awal tadi, keputusan Mahkamah Persekutuan ni adalah keputusan yang boleh menjadi landmark ataupun menjadi panduan kepada semua hakim-hakim di mahkamah di Malaysia ni. Yang mana bila dah jadi satu landmark case, mahkamah di bawah ni contoh mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah session, mahkamah magistrate, semua kena guna pakai keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan yang kita sedang bincangkan ni lah. Jadi maknanya since Mahkamah Persekutuan ni adalah mahkamah yang paling tinggi hierarkinya di Malaysia, jadi mahkamah yang di bawah ni perlu mengikut apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi kalau katalah selepas ni tuan-tuan dan puan ada menghadapi masalah di mana pihak pemaju lewat menyerahkan kunci rumah kepada tuan-tuan dan puan semua, maka tuan-tuan dan puan boleh membuat tuntutan ganti rugi bagi kelewatan serahan kunci tersebut kepada Tribunal Perumahan. Tribunal Perumahan. So Tribunal Perumahan ni adalah langkah pertama yang kita perlu buat lah. Langkah pertama yang tuan-tuan puan perlu buat. Kalau katalah tuan-tuan puan sebagai pembeli, pemaju tu lewat serahkan kunci. Lewat tu macam mana? Lewat tu kalau ikutkan dekat Malaysia ni kita ada Akta Pemajuan Perumahan ataupun yang dipanggil sebagai Housing Development Act. Housing Development Act. So di dalam Akta Pemajuan Perumahan, menteri boleh mengeluarkan regulation pula. Regulation tu kita panggil dia sebagai undang-undang kecil lah. Lebih mudah kita takrifkan sebagai undang-undang kecil regulation ni. Dan daripada HDA tadi, Housing Development Act tadi tu, menteri mengeluarkan pula HDR, Housing Development Regulation. Dalam HDR tadi tu, untuk rumah-rumah yang dimajukan oleh pemaju, perjanjian jual belinya terbahagi kepada beberapa schedule. Terbagi kepada beberapa jadual. Yang paling glamour, yang paling popular sekali adalah schedule H untuk high rise. High rise ni maknanya rumah bertingkat seperti kondominium, flat dan sebagainya. Dan satu lagi tu kita panggil dia sebagai schedule G. G ni untuk rumah atas tanah. G ni sinonim kalau kita biasa sebutkan sebagai schedule ground lah, untuk rumah yang atas tanah. Rumah terrace, rumah banglo, rumah semi-D. So schedule G ni menetapkan bahawa pemaju perumahan perlu menyiapkan projek dan menyerahkan milikan kosong rumah tersebut. Maknanya milikan kosong ni kunci rumah. Kunci rumah bukannya kunci rumah semata-mata. Kunci rumah tu perlu diserahkan dengan CCC sekali, Certificate of Completion and Compliance. So maknanya rumah tu perlu disertakan sekali dengan kunci rumah tu disertakan sekali dengan CCC yang dikeluarkan oleh TBT ataupun oleh pihak berkuasa tempatan. Contoh macam katalah tuan-tuan puan beli rumah terrace, rumah terrace di Kajang sebagai contoh. So maknanya CCC itu dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Kajang lah.
Kalau katalah tuan-tuan perempuan beli rumah di Johor Bahru sebagai contoh, maknanya CCC itu dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru. Okay, dia tengok kepada PBT mana yang mengeluarkan CCC tersebutlah. Kat mana location tuan-tuan perempuan punya rumah tu, maka PBT yang berkenaan tu yang akan keluarkan CCC tadi. Okay, so maknanya untuk pembelian rumah daripada pemaju yang mengikut Schedule G untuk rumah yang atas tanah, rumah landednya tadi, pemaju perlu pastikan projek tu telah siap dan menyerahkan kunci rumah dalam tempoh 24 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli. Okay, 24 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli. Tapi sekiranya pemaju tu lewat menyerahkan kunci rumah tersebut, maknanya dah lebih daripada tempoh 24 bulan, katalah sekarang ni tuan-tuan puan sign perjanjian jual beli tu pada 1 bulan Januari 2020. Okay, sepatutnya rumah yang landed ni tadi kena siapkan dalam tempoh 24 bulan, which is 2 tahun lah. Okay, so pemaju perlu menyerahkan kunci rumah tersebut sebelum 31 hari bulan Disember tahun 2022 lah. Okay, 2020. 1 Januari 2020, maknanya 1 Januari 2020, 1 Januari 2021, 31 bulan Januari 2021. Sebelum 31 bulan Januari 2021, dia kena serahkan kunci rumah tersebut kepada tuan-tuan perempuan sebagai pembeli bersama dengan CCC tadi. Okay, itu untuk yang guna pakai Schedule G untuk rumah landed. Rumah landed sebagai contoh macam saya sebutkan tadi, terrace, CBD ataupun banglo lah. Okay, alright. Untuk rumah yang jenis berstrata, strata ni contoh, katalah rumah tu rumah apartmen, kondominium, rumah yang bertingkat kan, rumah flat ni. So untuk rumah yang high rise ni tadi yang guna pakai Schedule H, Schedule H ni pula dia kena pastikan pemaju perlu menyerahkan kunci berserta CCC rumah tersebut dalam tempoh 36 bulan. 36 bulan ataupun 3 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli ditandatangani. Okey, kalau berlaku kelewatan untuk menyerahkan kunci rumah berserta dengan CCC tadi kepada pembeli, okey, maka pembeli boleh menuntut ganti rugi ataupun faedah lewat serah. Itu yang kita panggil dia sebagai LAD, Liquidated and Agreed Damages. Okay, so setakat mana yang saya terangkan tadi tu, saya harap tuan-tuan faham lah. So senario dia dalam kes ni macam tu lah. Maknanya pihak yang tak puas hati boleh mengemukakan tuntutan kepada Tribunal Perumahan untuk menuntut ganti rugi di atas kelewatan serahan kunci daripada pemaju kepada pembeli tadi. Okey, disebabkan kelewatan tu berlakunya pelanggaran kontrak. Kontrak itu maknanya perjanjian jual beli di antara pembeli dan juga pemaju. Kerana dalam kontrak memang spesifik disebutkan pembeli boleh menerima kunci. Sepatutnya boleh menerima kunci daripada pemaju dalam tempoh 24 bulan untuk rumah grounded ataupun dalam tempoh 36 bulan untuk rumah yang high rise. So itu senario macam mana kes ni boleh terjadilah, dibawa kepada mahkamah tinggi, kemudian daripada mahkamah tinggi itu dibawa ke mahkamah rayuan untuk dibincangkan semula dan hingga ke hujungnya itu dibawa ke mahkamah persekutuan dan keputusan ini dikeluarkan oleh mahkamah persekutuan yang memihak kepada tuntutan yang dibuat oleh pembeli tadi. Okey, so pembeli dalam kes ni dia menuntut sebenarnya ganti rugi LAD tu boleh tuntut bermula daripada tarikh booking fee dibayar daripada pembeli kepada pemaju. Okey, dan bukannya mengikut tarikh perjanjian jual beli. Okey, dalam kes ni maknanya pemaju ni tadi dia argue, dia mengatakan bahawa sepatutnya tarikh tu bermula daripada tarikh perjanjian jual beli lah, bukan daripada tarikh booking. Kan, sebab kontrak tu wujud hanya setelah perjanjian jual beli itu ditandatangani. Okey, tapi Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa tidak. Sebenarnya tarikh tu kontrak tu telah wujud seawal ketika booking fee dah dibayar. Seawal daripada booking fee dah dibayar oleh pembeli kepada pemaju. Ketika mana perjanjian jual beli itu ditandatangani, itu tak jadi persoalannya. Yang sekarang ni maknanya bila pembeli dah bayar booking fee tu kepada pemaju, seawal tu lah sebenarnya kontrak tu dah bermula.
Kan? So patutnya kat sini pemaju dalam keadaan yang kerugian lah, sebab dia kena tanggung LED tu untuk faedah kelewatan tu awal lagi daripada tarikh booking tu dibayar. Okay, so padan muka dengan pemaju ni lah kan. Okay, so kita teruskan dengan apa ini. Okay, kes ni diputuskan pada 19 Januari 2021, baru lagi lah. So tu saya kata hot from the oven. Baru lagi apa ni sangat keluar. Federal Court rules in favor of house buyers over late delivery. Okay, so the Federal Court ruled that the payment of LED should be paid by the developers based on the date the payment of the booking fee. Okay, booking date was made instead of the date of the sale and purchase agreement. So awal masa booking tu lagi consider dia dah kata apa, ada dia punya balasan, consideration daripada pihak pembeli kepada pihak pemaju. Jadi pemaju tak boleh kata no, saya tak nak bayar daripada tarikh booking sebab perjanjian dimeterai apa ni selepas tu, bukannya pada hari yang dibayar booking tu perjanjian jual beli itu dah ditandatangani. Dia tandatangani itu selepas, tapi Mahkamah Persekutuan kata no, awak kena bayar start daripada tarikh booking tu dah dibuat oleh pembeli tadi. So itu sebenarnya lah. So ini secara tak langsung membuatkan pemaju-pemaju perlu berhati-hatilah dalam urusan jual beli rumah ni. Sebab untuk makluman tuan-tuan puan, pemaju ni sebenarnya sebelum dia boleh jual suatu projek perumahan, pemaju perlu pastikan yang dia dah comply, dengan akta pemajuan perumahan, yang mana di dalam akta pemajuan perumahan tersebut ada menggariskan bahawa sebelum pemaju boleh jual unit-unit yang nak dijual oleh pemaju tadi tu, pemaju perlu mendapatkan apa yang dipanggil sebagai APDL, Advertising Permit and Development License. Okay, so itu dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT. Okay, so sebelum dapat APDL tu, sebenarnya pemaju tak boleh jual lagi projek perumahan tersebut. Okay, dan sekarang ni menjadi satu isu lah, di mana kebanyakan pemaju biasanya dia mengamalkan apa yang dipanggil sebagai soft launching. Soft launching ni maknanya sebelum dapat APDL tu lagi, pemaju-pemaju ni dah keluarkan dia punya iklan. Dia dah panggil orang suruh datang booking dulu, dia dah panggil orang suruh pilih unit mana nak. Masa tu lagi dia dah collect booking fee daripada bakal-bakal pembeli. Okay, hakikatnya benda tu salah di undang-undang di bawah HDA, Akta Pemajuan Perumahan, dan juga HDR, Housing Development Regulation. Pemaju tak boleh nak collect booking seawal sebelum APDL tu dah dikeluarkan. Dan sebenarnya tuan-tuan puan, apa yang saya akan ceritakan sekejap lagi ni mungkin akan menyebabkan tuan-tuan puan rasa terkejut. Sebab apa? Di bawah HDR, Housing Development Rule, Housing Development Regulation, okay, pemaju sebenarnya dilarang sama sekali untuk mengutip booking fee. Tak boleh langsung booking fee ke earnest deposit ke wang cengkeram ke apa sajalah bentuk ataupun nama yang diberikan ke atas bayaran yang dikutip daripada pembeli sebelum daripada menandatangani perjanjian jual beli. Sebenarnya benda tu dah menjadi satu kesalahan di bawah HDR yang saya sebutkan tadi tu, to be precise dalam regulation 11 dalam kurungan 2, 11.2, regulation 11.2 memang dah diputuskan bahawa adalah menjadi satu kesalahan untuk pemaju collect in advance booking fee daripada pembeli untuk lock unit-unit yang ada tu. So sebenarnya pemaju tak boleh buat macam tu. Apatah lagi pemaju yang dah jual property, yang dah mula iklankan property mereka sebelum APDL dikeluarkan, lagilah menjadi satu kesalahan. Nak collect booking fee tu dah jadi satu kesalahan. Apatah lagi dia jual pula sebelum dikeluarkan APDL oleh KPKT tadi. So benda ni sebenarnya dalam kes Mahkamah Persekutuan ni, hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara sendiri, Ketua Hakim Negara sendiri telah menggariskan
menggariskan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pemaju-pemaju untuk mengutip booking fee daripada pembeli, even though benda tu dah jadi satu kesalahan tapi dah jadi macam satu norma yang biasa. Satu norma yang biasa. So maknanya Ketua Hakim Negara telah menegaskan bahawa sepatutnya pemaju ni tak boleh collect langsung booking fee daripada bakal-bakal pembeli, hanya setelah perjanjian jual beli ditandatangani sahaja yang sepatutnya pemaju boleh minta bayaran daripada pembeli kepada mereka lah. Sebelum menandatangani perjanjian jual beli itu memang sepatutnya tak boleh langsung nak collect booking fee. Hatta nak collect RM100 ke, RM500 ke, RM1000 ke, memang tak boleh. Hanya selepas dah tandatangani perjanjian jual beli di bawah kata apa schedule G ataupun schedule H yang saya sebutkan awal-awal tadi tu, pada masa tu barulah boleh pemaju collect deposit. Yang mana dalam jadual schedule G ataupun schedule H tu biasanya kita akan nampak collection of deposit tu adalah 10% daripada harga jual beli. Okay, so tuan-tuan perempuan, harap dengan penerangan saya ni tuan perempuan jelaslah nampak sebenarnya macam mana kedudukan di bawah Undang-Undang Malaysia, di bawah Housing Development Act dan juga Housing Development Regulation yang saya sebutkan tadi itulah. Okey. Dalam kes yang Mahkamah putuskan, Mahkamah Persekutuan putuskan, sebenarnya dia dah terbahagi kepada 3 kes yang berbeza tapi dalam isu yang sama. Okay, kes yang pertama tu kita panggil dia kes PJD, PJD. Okay, yang kedua tu kita panggil dia GJH, Avenue Cases, dan yang ketiga tu Sri Damansara Cases. So ada 3 kes yang berbeza tapi membincangkan isu yang sama, iaitu pada tarikh bilakah yang sepatutnya diambil kira untuk pengiraan LED tu. Okey, so dalam 3 kes ni Mahkamah dah putuskan macam saya sebutkan bermula daripada tarikh booking fee dibayar. Daripada tarikh booking fee dibayar. Okey, dan Mahkamah mengguna pakai keputusan yang dah diambil oleh hakim-hakim di dalam kes Hu Si Sen and another. Okey, kalau tuan-tuan pun tengok kat atas ni Hu Si Sen and another lawan Public Bank Berhad and another tahun 1988, dan juga Faber Union and another lawan Chiu Nyat Chong and another tahun 1995. Okay, 2 kes ni yang menjadi panduan untuk Mahkamah Persekutuan menetapkan sebenarnya tarikh itu bermula seawal daripada booking fee dibayar. Okay, kes ni bukannya baru tuan-tuan perempuan. Macam yang saya sebutkan tadi tu, Hu Si Sen tu daripada tahun 88. Yang Faber Union ni daripada tahun 1995 lagi. Dan bila Mahkamah Persekutuan dah menetapkan keputusan begitu, maka selepas ni saya percaya developer-developer, pemaju-pemaju yang kat luar sana tu dia lebih berhati-hati dalam nak membuat apa-apa urusan dengan bakal-bakal pembeli, terutamanya dari segi nak collect booking fee. So lepas ni pemaju-pemaju tak boleh nak main-main lah. Nak collect booking fee tu memang tak boleh gunakan langsung dan boleh diambil tindakan oleh mahkamah ke atas mereka lah. Kalau disabitkan kesalahan, dia ada denda yang boleh dikenakan ke atas mereka lah. Okey, dan tuan-tuan perempuan perlu jelas di sini bahawa bila mahkamah menentukan keputusan yang memihak pada pembeli-pembeli tadi tu, sebenarnya mahkamah ada wordings lah, ada wordings ataupun ada yang disebutkan di dalam keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan dalam kes PJD, GJH dan juga Sri Damansara ni. Dia menggariskan bahawa sebenarnya intention ataupun niat parlimen dalam menggubal undang-undang Akta Pemajuan Perumahan tadi itu adalah untuk menjaga hak dan kepentingan pembeli. Menjaga hak dan kepentingan pembeli daripada pemaju-pemaju perumahan yang giant-giant ni, yang besar-besar ni kan. Sebab dia tak nak nanti bila berlakunya penipuan, bila berlakunya penindasan, so mahkamah sebenarnya bersetuju bahawa dengan kewujudan akta dan penggubalan akta pemajuan perumahan oleh parlimen ni, sebenarnya intention ataupun niat parlimen tu adalah untuk protect, untuk menjaga hak dan kepentingan bakal-bakal pembeli rumah daripada kerakusan pemaju-pemaju perumahan ni lah. Okay, so itu antara apa yang dah disebutkan oleh hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan ni dalam kes ni lah. Okay, so selain daripada tu, dalam ketiga-tiga kes ni ada satu fakta yang agak menarik yang saya perlu kongsikan kepada tuan-tuan
tuan-tuan semua, iaitu di dalam kes Sri Damansara. Sri Damansara ni kes yang ketiga ni. Okay. Dalam kes Sri Damansara ni sebenarnya mahkamah juga memutuskan, dia juga memutuskan sebenarnya, okay, sebab ada isu yang dibawa oleh pemaju ni ke Mahkamah Persekutuan tu juga, yang mana pemaju tu kata, okey, kalau awak nak benarkan tuntutan dibuat oleh pembeli dikira daripada tarikh booking tu dibayar, okey, kami sebagai pemaju nak mohon mahkamah menetapkan bahawa harga yang sepatutnya diguna pakai untuk kira faedah kelewatan tu adalah harga yang telah diberikan diskaun oleh pemaju. Bukannya berdasarkan kepada harga yang dinyatakan di dalam perjanjian jual beli di antara kami pihak pemaju dengan pembeli. Kenapa? Sebab harga dalam perjanjian jual beli itu adalah lebih tinggi berbanding dengan harga yang telah didiskaunkan oleh pemaju kepada pembeli tadi. Okey, tapi nak tahu tak apa jawapan daripada Mahkamah Persekutuan? Okay, jawapannya memang sangat-sangat menyakitkan hati pemaju-pemaju ni sebab awak nak tuntut nak minta mahkamah putuskan agar pengiraan faedah lewat bayar tu dikira daripada harga yang dah didiskaunkan. Okey, kenapa in the first place, kenapa daripada awal lagi awak letakkan harga yang tinggi dalam perjanjian jual beli? Kan sepatutnya awak letakkan harga yang telah didiskaunkan oleh awak sendiri di dalam perjanjian jual beli tu. Kan? Jadi dalam hal ni, dalam kes Sri Damansara ni sebenarnya mahkamah telah memutuskan kita ikut harga yang dinyatakan di dalam perjanjian jual beli, bukannya harga yang dah didiskaunkan. Okay, boleh faham tak kat situ? Maksud dia, mahkamah kata awak kena bayar faedah ganti rugi kelewatan penyerahan kunci ni mengikut harga yang asal berdasarkan pada perjanjian jual beli tu. So sudah jatuh di tiga tangga pula, dah lah kena bayar ke tarikh booking. Kan? Lepas tu kena bayar pada harga yang lebih tinggi berdasarkan pada harga dalam perjanjian jual beli, bukan harga yang dah didiskaunkan. Okay, so itu salah satu perkara yang agak berbeza sikit lah daripada kes Sri Damansara ni. Memang itulah keputusan yang telah ditetapkan. Okay, kat sini saya tuliskan Okay, should be calculated based on the purchase price as per SPA or the discounted price from the developer. So mahkamah kata dia ikut based on the price provided in the SPA. So ikut harga yang diputuskan ataupun ditetapkan di dalam perjanjian jual beli. So kenalah dua kali dah kena jatuh di tiga tangga pula pemaju-pemaju ni kan. So itulah kedudukannya. Okay, so summarization nak summarize apa yang telah diceritakan tadi tu sebenarnya. Okay, so Mahkamah Persekutuan telah mengikut kes Hu Sisen dan juga kes Faber Union yang saya sebutkan tu dah. Okay, the date of calculation of LED begins from the date when the purchaser paid the booking fee, tarikh di mana purchaser membayar booking fee tadi. Okay, so court highlighted that the nature of the HDA 1966 dan juga HDR 1989 being social legislation. So ni yang saya kata tadi lah. Intention ataupun niat mahkamah, niat parlimen dalam mewujudkan menggubal Akta Pemajuan Perumahan 1996 ni adalah untuk menjaga hak dan kepentingan pembeli-pembeli, for the protection of the interest of purchasers and for matters connected therewith lah, which is why it is being considered as a social legislation. So ini adalah tanggungjawab sosial parlimen, dan mahkamah pula perlu mendukung dan menyokong hasrat parlimen tersebut untuk menjaga hak dan kepentingan pembeli-pembeli lah. So when it comes to social legislation, the court must give effect to the intention of parliament to protect the interest of the purchaser and not the intention of parties. Okay, so itu yang saya ulang balik lah apa yang saya dah sebutkan tadi tu. Okay, so kalau ikutkan tuan-tuan puan, awal-awal dulu bila parlimen menggubal Akta Pemajuan Perumahan seawal tahun 1966, Seksyen 24 ni memberi kuasa kepada menteri untuk issue regulation for the purpose of carrying into effect the provision of the act. So untuk memberi kuasa kepada menteri melaksanakan apa-apa undang-undang yang berkaitan dengan akta tersebut lah. Sebab itulah wujudnya Housing Development Control and Licensing Rules tahun 1970 yang mana
pada tahun 1970 awal-awal dulu sebenarnya pemaju ni dibenarkan untuk collect booking. Seawal tahun 1970 tu lagi pemaju ni sebenarnya dibenarkan untuk collect booking. Tetapi berdasarkan kepada yang terkini HDR Housing Development Regulation tahun 1992, okey, dia dah menukar kebenaran tersebut. Menteri dah ubah mengatakan bahawa pemaju tak boleh lagi dah nak collect booking fee daripada bakal-bakal pembeli itu. Berdasarkan pada Regulation 11.2 Housing Development Regulation 1982. Clearly stipulates that it is an absolute prohibition against the collection of booking fees by the developer, including stakeholders acting for that. Termasuklah collection of booking ni pihak ketiga yang collect bagi pihak pemaju tadi. Katalah pemaju ni dah lantik agensi hartanah. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Di bawah 11.2 ni, the recent amendment dalam tahun 2015 kalau tak silap saya, dia masukkan lagi, nak menguatkan lagi rule 11.2 ni. Dia letak kat situ termasuklah collection of booking di pihak ketiga yang tidak ada kena-mengena dengan pemaju ni pun tak dibenarkan. Okay, contoh macam saya sebutkan tadi, agensi perumahan ataupun agensi hartanah yang dah dilantik oleh pemaju ni, ataupun peguam. Peguam pun tak boleh, sebagai stakeholder peguam tak boleh nak collect. Tak boleh nak collect duit booking ni bagi pihak pemaju. Okay, so benda tu adalah menjadi satu kesalahan di bawah Regulation 11.2 tadi tu. Okay, alright. So the recent amendment to HDR 1989, okay, betul lah yang saya sebutkan tadi, PUA 106/2015. So ini dia punya warta kerajaannya, dikeluarkan pada tahun 2015. It was amended to even stricter terms. Everyone, not just developers, is prohibited, dilarang from collecting booking fees. So tak boleh nak collect langsung booking fees daripada public lah. Okay, oleh pihak-pihak ketiga yang tak ada kena-mengena dengan pemaju pun tak boleh juga. Which is why the schedule contracts cannot be read literally, must also look at the purpose, otherwise it would defeat the purpose of this regulation, which is to protect the interest of the purchaser. Okay, so memang intention ataupun niat Parlimen menggubal Akta Pemajuan Perumahan ni adalah untuk protect hak dan juga kebajikan bakal-bakal pembeli rumah daripada pemaju lah. Okay, so untuk landed memang 24 months untuk penyerahan kunci itu dibuat, dan juga CCC, dan juga manakala untuk high rise ni pula adalah dalam tempoh 36 bulan lah, daripada tarikh booking tu dibayar sebenarnya. Kalau misalnya kata lebih daripada tarikh 36 bulan daripada booking dibayar tu, maka kita berhak untuk tuntut LED di situ. Okay, so itulah primary idea or reasoning behind this legislative framework is to ensure and that the developer shall complete the project within time and should be confined to a set of timeline as governed by the HDA and the HDR lah. So itu sebenarnya intention dia, untuk pastikan pemaju ni tak boleh suka hati nak lewat serahkan kunci rumah, lewat serahkan CCC rumah tersebut kepada pembeli-pembeli unit-unit tersebut. So kena pastikan pemaju ni comply dengan HDA dan juga HDR tadi, kena serahkan dalam tempoh 24 bulan untuk landed houses, dan juga rumah high rise tu dalam tempoh 36 bulan ataupun 3 tahun. So itu kedudukannya sekarang. Okay. So formation of contract ni pula sebenarnya bermula seawal daripada tarikh booking tu. Kenapa? Berdasarkan kepada ada case law, ada case terdahulu yang mana mahkamah telah putuskan di dalam case Diamond Development, Senang Berhad against Matthew Lui Chin Teck dan juga Lin Fah against Sri Maju Padu. Okay. So dalam kes-kes ni mahkamah telah memutuskan bahawa bila pembeli membayar booking, dah bayar kepada pemaju booking, itu dah diconsider, itu telah pun itu telah menunjukkan bahawa a valid contract came into force. Kontrak yang valid, kontrak yang sah telah pun dimuktamadkan seawal booking fee dibayar kepada pemaju tadi. So dalam dua kes ni, Diamond Development dan juga Lin Fah ni lah. So the court therefore dismissed the developer's appeal. The date of LED runs from the date of booking fee, and since under Rule 11.2
of the Housing Development Regulation, it is wrong to collect booking fees from the purchaser, thus the court will not condone to such act lah. So maknanya mahkamah lebih kurang macam ni lah dia cakap, okay. Kau dah tahu dalam rule 11.2 ni kau tak boleh nak collect booking fee. Yang kau pergi mana-mana collect juga booking fee tu pasal apa? Dah lah benda tu satu kesalahan di bawah 11.2, regulation 11.2 kau tak boleh nak collect booking fee. So sekarang ni kau nak lepas tangan pula, kau tak nak pula bayar. Okay, LED tu bermula bertarikh booking fee yang kau dah ambil tu. Kau nak pula ikut tarikh perjanjian jual beli. Tak fair lah macam tu kan. So sedangkan awal-awal lagi intention kau, niat kau tu dah tak betul. Niat kau sebagai pemaju dah tak betul lah. Sebab kau nak collect dulu booking fee, dah melanggar dah regulation HDR tadi tu di bawah rule 11.2 tu kan. Dan sekarang ni pula kau nak kata benda tu tak apa kan, benda tu tak kisah, tak apa ni, dah jadi satu amalan biasa. Pemaju-pemaju perumahan lain pun buat benda yang sama. No. Mahkamah kata tak boleh. Kau dah buat benda ni satu kesalahan dan kau sepatutnya boleh didakwa di bawah HDR tadi tu dan boleh didenda di atas kesalahan kutip booking fee awal. Sepatutnya benda tu tak boleh tapi kau buat juga. So sekarang ni mahkamah dah putuskan yang apa ni, pemaju-pemaju untuk tiga-tiga kes tadi yang mana apa ni kelewatan tu akan dikira bermula daripada tarikh booking dan bukannya daripada tarikh perjanjian jual beli. So kena beringatlah tuan-tuan puan-puan, kena beringat. Dan kata apa, benda ni adalah satu landmark case yang akan diguna pakai oleh mahkamah selepas ni insyaAllah, dan menjadi satu advantage lah kepada bakal-bakal pembeli rumah yang mana itu akan membuatkan pemaju-pemaju ni lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenangnya nak manipulate keadaan, nak memanipulasi keadaan kepada pembeli-pembeli rumah yang tidak arif tentang undang-undang. Jadi tuan-tuan puan, mana yang dah dengar perkongsian saya pada malam ni, saya mohon bantuan tuan-tuan puan semua, sebab tu saya suruh sharekan daripada awal tadi tu, minta tolong sharekan. Sharekan apa yang saya kongsikan ni kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin ada di kalangan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, apa ni, jiran-jiran kita yang baru nak beli rumah. Dia orang dah tahu dah, oh bila beli rumah dengan pemaju sekarang ni, ini undang-undang dia. So kalau katalah ada pemaju-pemaju yang tak bertanggungjawab nak minta bayar booking dulu ke apa ke, so kita dah tahu dah, okay, sekarang ni tak boleh. Pemaju tak boleh nak collect booking. Macam mana kita nak book rumah tu, sepatutnya pemaju tu dia hanya boleh minta kita isikan, mungkinlah isikan borang dan sebagainya tanpa collect apa-apa bayaran. Itu kedudukan yang ada sekarang ni lah. Tak perlu nak bayar booking. Hanya selepas loan kita dah lulus, kita dah sign perjanjian jual beli, masa tu barulah kita bayar deposit kepada pemaju. Seawal sebelum kita nak sign apa-apa dokumen perjanjian jual beli tu, kita kena pastikan loan kita dah lulus dululah. So bila kita dah pastikan loan kita dah lulus, kita dah submit kepada bank kata okay, loan dah approve, dah boleh sign perjanjian jual beli. Ketika nak sign perjanjian jual beli itulah baru kita bayar deposit kepada pemaju.